Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita sekali lagi dalam siri perkongsian bulanan bersama dengan surau ni lah, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni antara insan yang terpilih di antara beribu orang yang ada di sebelah ni lah, untuk sama-sama kita menunaikan solat maghrib, seterusnya solat isyak secara berjemaah, insya-Allah. Dan kita duduk sebentar untuk sesi perkongsian berkaitan perbincangan yang telah pun kita lalui dalam siri-siri yang lepas, iaitu berkaitan dengan fiqh pemakanan dan juga minuman. Tak ingat sampai mana lah kita ni. Mungkin kita sampai dekat Al-Hasyarat ni sini. Kau ingat dok kan? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, pertama-tamanya saya mengucapkan ni lah, saya datang tadi, saya tengok ada banner pelantikan AJK baru. Alhamdulillah, syukur dan tahniah serta takziah kepada jawatankuasa baru bagi Surau Al-Aziz. Jadilah orang kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ni adalah pemimpin dan kita bertanggungjawab ke atas pimpinan kita, siapa yang kita pimpin lah. Jadi untuk tuan-tuan yang jadi AJK ni, saya berpesan pada diri saya dan tuan-tuan, jadilah pemimpin yang baik. Janganlah salah guna kuasa, janganlah ada politik-politik dalaman, jangan gunakan kuasa-kuasa kita untuk buang orang dan sebagainya lah. Jadikanlah mata tugas dan tanggungjawab kita ini untuk kita mengharmonikan surau kita ni lah. Sebab Nabi sebut al-muslim bil muslim kal bunyan. Orang Islam untuk orang Islam ini seperti satu binaan. Yashuddu ba'dahu ba'dha. Dia menguatkan antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan yang jadi jawatankuasa baru ni, hendaklah mengambil inisiatif yang sebaik mungkin lah untuk mengajak lebih ramai orang lagi datang ke surau, dalam masa yang sama untuk menghuraikan, untuk meleraikan apa saja bentuk-bentuk kegusaran, apa-apa saja bentuk yang mungkin ada tersalah, terkecil hati dan sebagainya. Ambillah inisiatif macam mana tuan-tuan nak buat sebagai kita. Janganlah gunakan salah guna kuasa. Sebab sepanjang pengalaman saya tak banyak pun dari sudut menguruskan berkaitan dengan masjid ni, tuan-tuan, ada juga isu-isu berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Jadi masing-masing yang dapat kuasa ni, dia nak tunjuk kuasa lah. Jadi tuan-tuan, jangan Tok Imam tak ada alasan untuk letak jawatan. Tok Imam jangan letak jawatan lah. AJK tak apa letak jawatan, Tok Imam jangan letak jawatan. Tok Imam ni kerana dia dipilih. Tok Imam ni bukan semua orang menjadi imam, betul lah semua orang menjadi imam. Namun sebaik-baik imam ini adalah orang yang baik bacaannya, insya-Allah, tuan-tuan. Baik, apabila kita berbincang berkaitan dengan fiqh pemakanan, tuan-tuan, baru ni ada orang hantar satu video kepada saya, tuan-tuan, di mana dengan kecanggihan dunia sekarang ni, tuan-tuan, terlampau canggih. Sebelum ni saya pernah pun kongsi pada tuan-tuan, ada syarikat yang mampu menghasilkan daging daripada pembiakan sel-sel tanpa ambil daripada binatang. Dah ada dah pun, dipanggil daging sintetik. Boleh dimakan. Daging itu adalah daging hasil daripada percambahan sel-sel. Sel-sel diambil lah, sel-sel lembu, dia biarkan dan ataupun sel-sel ayam dibiarkan dan dijadi ayam, jadi daging ayam, bukan jadi ayam yang hidup, jadi daging ayam. Sekarang ni, tuan-tuan, yang paling latest sekali berkaitan dengan pemakanan, tuan-tuan,
Ada satu syarikat. Syarikat ni dipanggil Stakeholder Food. Dah ada tuan-tuan. Apa yang dibuat tuan-tuan? Dia berjaya membuat cetakan 3D filet ikan. Dia cetak pakai printer. Filet ikan tu dia cetak pakai printer. Dan filet ikan ini rasa dia sama, tekstur dia sama macam filet ikan. Tuan-tuan, ink yang digunakan dalam cetakan itu adalah orang kata sel steam matang. Kita kalau printer kita pakai ink kan, ini digunakan sel steam matang yang mana diambil daripada ikan, jadikan dia macam bentuk ink dan dicetak bentuk 3D jadi filet ikan. Dan syarikat ni juga dia kata dia dalam masa terdekat dia akan buat cetakan daging. Dahsyat tuan-tuan. Saya baca, saya tengok video ni, terkejut. Nanti saya share dekat Pak Imam Muhaimin, insyaAllah nanti saya bagi kat dia. Tuan-tuan boleh kongsilah dengan masyarakat nanti. Tengok macam mana dia cetak tuan-tuan. Dia cetak makanan. Tuan-tuan pernah tengok cerita Wall-E. Yang abang-abang pencen ni, cerita Piramli pernah tengok lah. Wall-E, cerita Disney Wall-E, cerita berkaitan dengan bagaimana manusia, cerita kartun tuan-tuan, kita budak-budak. Bagaimana manusia ni dah tak duduk lagi dekat bumi ni, kerana bumi ini tak ada dah pokok, tak ada oksigen. Jadi manusia terpaksa tinggal di dalam spaceship, dalam kapal angkasa, duduk kat situ. Cerita dia bukan saya nak cerita pasal Wall-E pun. Saya nak cerita dalam cerita tu, dia tunjuk macam mana manusia makan. Macam mana satu mesin dia cipta makanan untuk bagi manusia makan, tanpa perlu dia ambil daripada tumbuhan, tanpa perlu dia hidupkan pokok, dia tanpa perlu dia ternak makanan, ternak binatang dan sebagainya. Dia macam print, lah makanan tu, print makanan dan manusia makan. Hari ni dah ada dah tuan-tuan benda tu, printed ikan filet. Dah rasa dan tekstur dia sebiji macam ikan. Dalam masa terdekat akan ada cetakan untuk daging pula. Kerana apa dia orang buat benda ni tuan-tuan? Pertama, isu utama dia adalah kerana adanya golongan yang dipanggil sebagai vegetarian yang membantah pembunuhan binatang-binatang ni, veggie. Dia tak makan ayam, dia tak makan lembu, dia ada bantahan. Itu pertama, vegetarian. Yang kedua, kerana apa syarikat ni dah start buat printed makanan ni? Kerana dikatakan 30 tahun akan datang manusia akan bertambah ramai dan kita akan mula kekurangan makanan. Diceritakanlah, wallahualam, saya tak pasti betul kita. 30 tahun akan datang manusia akan bertambah ramai dan sumber protein bagi manusia ini akan berkurangan. Proteinnya daging lah, daging, ayam dan sebagainya akan berkurangan dan manusia akan mula tak cukup makanan. Jadi syarikat ni start buat cetak. Pada mulanya bila kita tengok video tu, saya tak masuk akal macam mana makanan boleh dicetak. Hebat tak hebat manusia sekarang, teknologi sekarang tuan-tuan. Wallahualam, hukum dia masih belum ada, saya pun tak pasti. Sebab masih lagi dalam kajian berkaitan hukum yang pembiakan sel-sel untuk menjadikan daging tu pun masih lagi belum ada lagi. Dan ini yang terbaru, cetakan 3D. Wallahualam tuan-tuan. Itulah satu masa nanti kita tak tahu macam mana kita punya makanan tuan-tuan. Mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi mungkin kita dah start. Sebab sekarang ni pun kita dah mula tak makan real food. Apa maksud real food? Kita dah mula tak makan daging betul, ayam betul. Kan kalau kita makan french fries tu pun bukan potato french fries. Kan yang kita beli french fries tu bukan potato. Dia bukannya potato yang dipotong-potong-potong, digalut gaul dengan tepung dan jadi french fries. Tidak. Dia adalah serbuk tepung potato, dicampur jadilah french fries. Bukan real food. Itu bukan real food lah. Sama juga dengan nugget. Nugget yang kita makan sekarang ni bukan real food. Dia bukannya ayam di blender dimasuk tepung. No. Nugget ini, yang ada dalam nugget kebanyakan yang murah adalah perasa ayam. Tepung dia letak perasa ayam, jadilah nugget. Sebab tu dia boleh jual RM7, RM8.
Sama juga dengan burger daging yang kita makan tu. Tak ada daging pun kadang-kadang dalam daging burger yang ada tu. Hanya ada lemak-lemak daging. Hatta cube ayam tu, kalau tuan-tuan beli cube ayam, selain daripada Knorr lah, yang saya tahu lah, selain daripada Knorr, saya bukannya duta Knorr apa, tidak tuan-tuan. Cube ayam dan cube daging kebanyakan yang ada ni tak pakai pun ayam, tak pakai pun daging. Dia adalah perisa. Dicampur perisa. Sebab perisa ni tuan-tuan, dia boleh buat macam-macam. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak rasa macam mana rasa babi, dah ada dah pun flavor babi. Memang ada, memang betul-betul ada. Dia adalah fully chemical base. Dia tak ada ambil pada babi dan sebagainya. Memang ada tuan-tuan, memang ada. Sebab tu dia boleh jual murah dan sebagainya. Memang ada. Sebab tu kita dah mula kena fikir macam mana masa akan datang nanti, anak-anak kita dan sebagainya. Dah mula dah. Kita sekarang ni pun dah makan fast food, dah makan real food. So benda tu akan, teknologi makin berkembang dengan AI dan sebagainya. Dia akan mula mencipta satu benda lain. Wallahualam apa akan jadi 30 tahun akan datang. Kalau hidup lagi kita boleh tengoklah. Wallahualam, masih kita banyak benda tuan-tuan. Moga kita banyak benda. Tu sebut sedikit kita punya mukadimah tuan-tuan sebelum kita masuk. Okey? Boleh tuan-tuan Baik, bila kita berbincang pada sesi lepas berkaitan dengan al-hasyarat, serangga, yang mana kita dah sebutkan hasyarat ni kebanyakannya adalah jenis-jenis yang mustakhbithatun, iaitu jenis-jenis yang jijik, yang kotor dan haram. Kebanyakannya. Contohnya disebut yang kalau serangga yang ada bisa, contoh macam kalajengking, contoh macam lalat yang besar dipanggil zanbur, itu semua diharamkan kerana mempunyai as-sumum, iaitu racun. Dalam masa yang sama, al-khanafis, kumbang, as-sarsar, lipas, samun abros, cicak besar, al-dhubab ni apa? Allahumma salli, lalat. Lalat tak boleh makan. Al-baq, kutu beras, al-qamlu, kutu kepala, an-nahlu, lebah. Itu saya ingat lagi. Saya ingat dekat surau ni tanya pasal anak lebah, boleh tak makan, boleh makan tak boleh makan. Sampai sekarang lagi lah saya masih berpegang kepada kalau lebah tak boleh makan, mana anaknya juga tak boleh makan lah. Kerana ada sekatan dan sebagainya. Wallahualam, itu ditanya berkaitan dengan apa, lawa lebah tu kerana boleh bagi ubat jadi ubat kuat. Wallahualam tuan-tuan. Dan kita telah pun berkongsi berkaitan dengan ulat-ulat, ulat apa, ulat pokok, ulat buah juga haram dimakan. Namun ada sebahagian pendapat ulama mengatakan kalau ulat ini, kalau ulat buah mesti, ataupun kalau kita makan dengan buah maka ia dibolehkan. Tapi kalau kita kutip ulat buah tersebut dan kita makan saja, itu adalah haram. Bila kita sebut berkaitan dengan serangga ni tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar berkaitan dengan serangga yang bernama cochineal? Pernah dengar? Cochineal. Tak pernah dengar cochineal tuan-tuan? Cochineal ni serangga yang banyak berada di US, belah-belah US, belah-belah Amerika Latin, belah-belah sana lah. Cochineal ni apa tuan-tuan? Cochineal ni dia adalah binatang ataupun serangga yang menyerupai semut. Cochineal ini diambil ataupun digunakan untuk mendapatkan warna. Cochineal ni kalau dia merah-merah oranye, dan dia akan diproses untuk mendapatkan color oranye merah tu. Benda ini digunakan dalam industri, ada. Dalam industri kita pemakanan memang ada penggunaan kita panggil pewarna yang dihasilkan daripada serangga yang bernama cochineal. Memang ada. Jadi apa hukum kita menggunakan serangga cochineal? Bila kita membincangkan ataupun fatwa muzakarah telah pun membincangkan berkaitan dengan serangga cochineal ini, disebabkan cochineal ini adalah serangga yang tidak mempunyai darah tidak mengalir, maka penggunaan cochineal ini diharuskan. Tuan-tuan jangan ingat, banyak penggunaan binatang yang ada dalam industri kita, memang ada. Kalau kita sebut berkaitan dengan khinzir itu memang banyaklah. Tapi cochineal ini ataupun serangga seperti semut ini adalah salah satu daripada binatang ataupun serangga kecil yang digunakan dalam proses ataupun dalam kita kata ingredient.
bahan makanan, bahan dalam bahan makanan. Itu dia konsepnya. Yang kedua tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin tengoklah tuan-tuan, serbuk protein. Siapa yang suka main gym kan makan serbuk protein. Siapa yang suka main gym? Kalau tengok kat sini tak ada seorang pun ni nampak macam badan main gym ni. Tak ada lah. Semua banyak. Semua tim-tim teh tarik session kan. Tak ada. Ada orang yang main gym ni tuan-tuan, dia akan makan protein. Saya pernah tengok satu video tuan-tuan, kaedah menghasilkan protein dengan menggunakan ulat. Ada ulat. Ulat apa yang kita selalu guna untuk mancing ikan tu? Cacing. Ada ulat yang kita bagi ikan kelisa makan. Saya tak ingat nama ulat tu. Bukan ulat bumbu lah. Confirm bukan ulat bumbu. Saya tak ingat nama ulat tu tuan. Ulat yang selalu kalau kat kedai-kedai ikan tu dia jual ulat tu untuk bagi makan, untuk bagi ikan makan. Cengkerik, saya tahu cengkerik. Ada satu ulat dia ulat tu dia macam ulat bonggok tapi kalau dia coklat. Kalau dia coklat kuning. Apa nama ulat tu saya tak ingat. Ulat itu dikumpulkan ulat tu, di steamkan dia, kemudian digelek-gelekkan ulat tu, kemudian dia dry. Dia menggunakan apa dipanggil tu saya tak ingat. Dia drykan, dia buangkan semua air-air yang ada dalam tu dan jadilah ia serbuk. Apa hukum protein tersebut? Macam mana protein tu? Boleh? Kalau kita makan tak tahu tak apa. Tapi ulat itu sebenarnya apa dia hukum ulat tu? Kalau kita baca Al-Hasyarat kat sini, kebanyakannya adalah mustakhbisatun. Maknanya kalau kita tengok dari sudut protein sendiri, daripada ulat tu sendiri, ulat itu adalah kategori mustakhbisatun, yang jijik, yang memang bukan kategori binatang yang baik. Maka protein tu tak boleh guna lah, sebab jijik. Sama juga kalau kita pergi pada hasyarat yang lain, contohnya macam siput babi dan sebagainya. Kan? Kita tak boleh makan siput babi sebab siput babi itu bukan sebab dia ada nama babi, tapi sebabkan siput itu dikategorikan sebagai mustakhbisatun, iaitu binatang yang jijik. Jijik. Namun saya sama cerita pada tuan-tuan, walaupun kita tak boleh makan siput babi ni, tapi ada kebaikan pada siput babi ni. Apa kebaikan pada siput babi? Lendir yang terhasil daripada siput babi ini merupakan ejen pelembab yang antara yang terbaik. Sebab tu siapa-siapa yang muka dah kering tu, letak siput babi dia jalan. Dia lendir dia tu bagus untuk ejen pelembab. Ejen pelembab. Pernah ada tuan-tuan, satu ketika dulu, saya ingat tahun 2012 kalau tak salah saya lah, seorang artis yang popular di Malaysia ni, saya tak nak sebut nama dia tuan-tuan. Dia menghasilkan kosmetik dan antara benda yang dihasilkan adalah pelembab, lotion pelembab untuk kosmetik lah. Dan antara ingredient yang ada adalah lendir siput babi. Memang ada dalam tu. Kilang dia berada di Korea. Memang ada tuan-tuan, memang digunakan. Jadi pada ketika itu perbahasan berlakulah di antara Jabatan Mufti dan sebagainya berkaitan, dan Jabatan Mufti mengeluarkan kenyataan bahawa disebabkan siput babi itu dalam huruf di Malaysia dianggap sebagai benda yang jijik, maka penggunaan lendir siput babi juga tidak digunakan. Jadi tak bolehlah, dia kena tukar lah. Mungkin dia kena ambil lidah buaya dan sebagainya. Dia kena tukar. Ada benda-benda tu tuan-tuan. Dari sudut pemakanan tu ada, makanan ke, kosmetik ke dan sebagainya ada. Dan yang ketiga, bila kita berbincang berkaitan dengan hasyarat ni tuan-tuan, ada satu benda saya pernah cerita pada tuan-tuan berkaitan dengan cordyceps. Cordyceps, pernah tak cordyceps? Selalu kopi 3-in-1 ni adalah cordyceps. Orang kata cordyceps ni baik untuk terutama baik untuk lelaki, baik untuk saluran darah. Lelaki lah yang pertama yang makan cordyceps. Cordyceps ni adalah satu herba. Dia adalah herba, dia adalah kulat. Kulat ni selalunya tak ada masalah lah, sebab kita benda tumbuhan, betul? Namun cordyceps ni tuan-tuan, kaedah dia hidup adalah dia menjadikan ulat bonggok ke, ulat meluncas ke, sebagai perumah. Dia akan hidup di ulat tersebut. Dan ulat itu akan dijadikan makanan dia sehinggalah cordyceps ni tumbuh. Cordyceps ni macam kalau cendawan kita tengok kat tepi tu kan dia tumbuh kan. Ini kulat ni dia tumbuh di ulat. Dia menjadikan ulat tu sebagai perumah,
dan ulat tu sebagai makanan dia. So nanti dia akan tumbuh. Jadi timbul perbahasan sebab satu ketika dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan, saya tak pastilah tuan-tuan biasa dengar ke tak, cordyceps ni memang sangat popular. Dia salah satu gini ceritalah apa Lee Chong Wei pemain nombor 1, bekas pemain nombor 1 negara tu, kan dia pernah kena gam, bukan kena gam, dia pernah kena gantung sebab dikatakan menggunakan dadah. Kan? Ada kan? Daripada dia nombor 1 dunia tu, bila dia gantung kan dia pergi nombor berbelas, berpuluh dan sebagainya. Kan ada kan? Tapi sebenarnya yang dikatakan oleh ni, dia makan cordyceps. Cordyceps tu membantu dia memberi tenaga. Cordyceps ni adalah apa nama ni? Dia adalah herba yang memberi tenaga. Jadi timbul kilang ni buat 3-in-1 cordyceps. Kilang ni buat minuman 3-in-1 cordyceps. Semua ni cordyceps. Jadi jadilah perbincangan berkaitan dengan cordyceps. Hasyarat ni, cerita pasal hasyarat ni tuan-tuan, serangga. Jadi bila serangga dia jadikan serangga, bila kulat dia jadikan serangga sebagai perumah dan dia makan serangga itu sebagai makanan dia untuk dihidup, maka perbahasan tu terjadi. Apa hukum kita menggunakan cordyceps? Kan? Pada ketika itulah terjadi. Namun 2014 keluar fatwa mengatakan bahawa cordyceps dipanggil cordyceps sinensis. Cordyceps yang hidup ataupun yang menggunakan ulat sebagai perumah dia ni sukar untuk dijumpa. Ada dekat Gunung Himalaya ni. Yang ada adalah cordyceps sinensis yang dibiak melalui makmal. Jadi fatwa mengeluarkan fatwa mengatakan kalau cordyceps ini adalah cordyceps makmal, sintetik punya cordyceps, kaedah pembiakan itu adalah melalui tumbuhan, maka ini harus. Namun kalau kaedah pembiakan dia melalui benda yang haram, contohnya dia letak alkohol ke kat situ, atau dia letak protein daripada babi dan sebagainya, maka cordyceps tersebut tidak boleh digunakan. Cordyceps, bila kita menceritakan berkaitan dengan hasyarat, ulat ni tuan-tuan, banyak kaitan dengan ulat ni tuan-tuan. Banyaklah. Ulat sagu pun kita dah cerita hari tu, tak boleh makan haram. Wallahu alam tuan-tuan, ulat sagu. Ada yang orang pernah makan ulat sagu tuan-tuan? Pernah makan ulat sagu? Apa rasanya? Rasa ulat kan? Betul juga. Kalau saya tadi makan ayam, mesti rasa ayam. Betul juga. Tapi betul lah tuan, memang ada pun. Kalau belah-belah Sarawak, memang ada lah orang makan ulat sagu. Tapi ulat sagu ni merupakan ulat yang punya protein yang tinggi lah. Wallahualam rasa macam mana, saya pun tak pernah rasa ulat. Tapi tuan-tuan kena ingat, kalau tuan-tuan nak rasa, sebab dah ada pun fatwa yang dikeluarkan, ulat sagu haram makan. Kerana mustahil satu, kerana ianya dikategorikan sebagai benda yang ataupun binatang yang jijik. Baik, boleh tuan-tuan sebut sedikit berkaitan itulah, berkaitan dengan hasyarat tadi. Baik, kita bagi kepada kategori-kategori burung. Aklut tayr. Burung ni banyak jenis lah. Burung ni sama juga, ada sebahagian boleh makan, sebahagian tak boleh dimakan. Yang boleh dimakan, yahillu aklu athar tuyur kan ni'amah, seperti burung unta, boleh kita makan burung unta. Qaul ta'ala wa yuhillu lahumut thayyibat, apa saja yang baik dihalalkan bagi kamu. Wa idza sadahal muhramun, kalaulah ada orang yang keadaan dalam ihram memburu burung unta, fatajibu fiha badalatan biqada'is sahabah, wajib bagi dia dam seekor unta untuk menggantikan burung yang diburunya. Dalla annaha saydun ma'kul, kerana apa? Kerana burung unta dianggap sebagai binatang yang boleh dimakan, dan bila mana kita berada dalam keadaan berihram, kita diharamkan untuk memburu binatang. Itu dia kani'amah. Wahil akul dik, boleh kita makan, halal kita makan ayam. Ad-dajjaj termasuk juga ayam lah, dik ni ayam jantan. Dajjaj ni mungkin kita kata ayam betina. Wal hamam, hamam ni merpati. Merpati halal kita makan. Wad diraj, sejenis burung seperti burung puyuh, boleh makan, halal. Wal qabhu, iaitu al-hajal, burung kecil. Wal qata, qata ni adalah burung
dipanggil burung sandground. Wal bit itik, wal aywas iaitu angsa, wal ni'ama burung unta, wal karaki ni adalah jenis burung bangau. Namun tuan-tuan, burung bangau ni saya tiba tuan-tuan takut. Kalau burung bangau jenis karaki ni dia boleh makan. Tapi ada burung bangau yang tak boleh dimakan, iaitu burung bangau yang jenis al-laqlaqu. Burung bangau ni ada dua jenis tuan-tuan. Al-karaki boleh makan, al-laqlaqu tak boleh makan. Kerana burung bangau ni dia berbeza dari sudut apa tuan-tuan? Berbeza dari sudut makanan yang dimakan. Al-karaki ni dia makan ikan sahaja, manakala al-laqlaqu dia makan macam-macam, ular, tikus, kotoran, jijik lah. Kalau kata ikut mazhab Syafi'i dalam muktamad, dia bersebut hukum makan bangau adalah haram kerana kejijikannya. Namun karaki ni tuan-tuan, burung bangau yang kategori jenis lain, ianya boleh dimakan. Itu beza dia tuan-tuan. Laq-laq dengan karaki. Tuan-tuan boleh buka Google. Alif lam lam qaf lam qaf, laq-laq. Al-karaki alif lam kaf ra alif ka ya, karaki. Try cari dalam Google lah, beza. Wal usfur ni adalah jenis burung-burung pipit, boleh makan. Wal qanabiru, seperti burung, iaitu burung belatuk. Wa kullu dhati tuqi min at-tir fa hiya daqilah fil hamam. Dan apa saja jenis burung yang dari kepala sampai ke leher dia tu adalah kita nampak dari sudut burung, ianya dikategorikan ataupun dimasuk dalam jenis hukum merpati. Wa kullu ma kana ala syakli al-usfur fa huwa halal. Dan apa saja burung yang mana ia termasuk dalam bentuk-bentuk burung pipit, burung-burung yang kecil, fa huwa halal, boleh dimakan. Sebab itu kalau kita pergi ke dalam hutan, kita tengoklah macam-macam jenis burung ada. Tengok burung tu makan apalah tuan-tuan. Kalau burung tu, nanti kita pergi pada burung yang haram dimakan. Kalau burung tu jenis yang ada kuku, dia memburu gunakan kuku, maka tak bolehlah kita makan. Tapi kebanyakan kalau kita pergi dalam hutan-hutan, burung yang kecil-kecil ni pun memang kita boleh makan. Dulu tuan-tuan, masa saya kecil-kecil tuan-tuan, bila ada orang buka tanah, bila ada orang buka tanah, so bila dia tolak adalah lalang yang akan jatuh macam tu kan. Selalu apa kita buat? Kita akan pergi jala dan kita akan kumpul-kumpul. Keluarlah apa? Burung-burung kecil-kecil tu akan keluar. Tu kita buat makan. Itu memang boleh makan lah tuan-tuan, burung. Kalau burung merpati pun boleh makan. Sini pun tak ada merpati sangat. Kurang sikit kat Putrajaya ni, kurang merpati. Kurang sangat lah. Tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan. Hadis berkaitan dengan jenis-jenis burung yang boleh dimakan disebut oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ad-dajaj. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan ayam. Rawa Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubari, iaitu aku memakan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daging hubari. Hubari ni adalah satu burung yang bentuk dia macam ayam. Wal asah, yang paling baik, yang paling betul sekali adalah halau ghurab az-zar'i, gagak petani. Ghurab, gagak haram. Gagak yang kat Putrajaya ni haram. Tapi ghurab az-zar'i, gagak yang ada dalam tanaman-tanaman, adapun dalam kebun-kebun yang makan tumbuh-tumbuhan, itu boleh dimakan. Kalau tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan buka dalam Google, ghurab zar'i ni, gagak ni dia tak sama dengan gagak hitam yang ada macam kat Putrajaya ni lah. Gagak ni boleh kita bunuh. Saya dah sebut pada tuan-tuan lah, 5 jenis binatang yang yang dianggap sebagai perosak, antaranya adalah ghurab. Boleh bunuh lah, tak ada masalah. Baik. Aklul al-jarad, belalang boleh makan. Lima rawa Abdullah bin Abi Aufa qala ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat kunna na'kul ma'ahul jarad. Aku berperang bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 perang, dan pada ketika itu kami makan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam belalang. Sahabat hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sama juga disebut
Uhillat lana maitatan wa damman, dua jenis bangkai yang boleh dimakan yang halal, dan dua jenis darah yang halal. Fa ammal maitatan, adapun dua bangkai tersebut adalah al-hut wal jarad, ikan dan juga belalang. Adapun dua jenis darah yang boleh dimakan, al-kabdu wa tihal, hati dan limpa. Boleh dimakan. Hati dan limpa ni kalau tuan-tuan nak makan, kena daripada binatang yang disembelih lah. Kalau tak sembelih tak boleh makan juga. Wahil aklu jarad, boleh halal kita makan jarad. Sawa'un mata binafsih, sama ada dia mati dengan sendiri. Kalau tuan-tuan jumpa belalang mati kat mana-mana, tuan-tuan boleh ambil makan. Bukan makan, ambil makan lah, masak lah tuan-tuan. Nak makan terus itu rasa geli juga. Ataupun au biqatli muslim, sama ada dibunuh oleh orang muslim. Au majusi wa kitabi, sama ada belalang itu dibunuh oleh orang Islam, orang Majusi ataupun ahli kitab. Boleh, tak kira macam mana pun. Sawa'ul qat'i ra'si aw la, sama ada kita jumpa itu belalang tersebut kepala dia dah tercabut ataupun tidak, boleh je kita makan, halal je. Wala qata'a ma'du jaradah, ataupun sebagai anggota-anggota dia tu terpotong, hilang masa kita jumpa belalang tersebut, boleh, tak ada masalah. Binatang belalang ni tak ada masalah, kita jumpa macam mana pun kita boleh masak dan makan. Kerana li'annahu kal mayyit, kerana ianya adalah dikategorikan sebagai bangkai yang boleh dimakan. Wa maitatahu halalun, dan bangkainya itu adalah halal. Yang ini diambil daripada kitab Minhaj wa Mughni Muhtaj, disebut dalam kitab Minhaj wa Mughni Muhtaj. Baik tuan-tuan, itulah sedikit malam ni. Banyak sebut benda lain daripada dalam kitab ni, InsyaAllah tuan-tuan. Semoga ada yang manfaat lah. Ada yang nak buat soalan ke? Tak payah buat soalan, nak? Ada soalan tuan-tuan eh? InsyaAllah. Tuan Haji. Dia nak tanya, belalang ni banyak jenis. Kalau dimaksudkan tuan tadi belalang dalam kunyit je. Belalang kunyit ke, belalang apa saja jenis belalang. Disebut ini ajarad. Jarad ni secara umum. Dia tak sebut jarad. Kalau kunyit dalam bahasa Arab, saya pun tak ingat apa maksud kunyit. Tapi disebut jarad. Jarad ni belalang lah. Belalang secara umum. Boleh dimakan. Belalang kunyit lagi boleh lah, kita biasa makan belalang kunyit dah. Belalang boleh dimakan lah, jarad. Secara umum disebut jarad. Tak sebut secara spesifik belalang jenis apa. Allahu'alam tuan-tuan. Bolehlah kita makan belalang. Tapi nak jumpa belalang pun susah lah sekarang ni. Pelesik. Oh, pelesik. Pelesik bukan belalang tuan-tuan. Pelesik ni dia macam belalang, tapi mana ada isi pelesik ni. Kecil dia punya jitu je kan. Goreng. Kalau ia dikategorikan sebagai jarak, ditafsirkan sebagai jarak, saya rasa boleh lah. Tapi adakah pelesik tu dipanggil jarak dalam bahasa Arab? Nanti kena tengok. Mentadak lain tuan. Mentadak tak dah ni, malah buat soalan ni tuan. Jarak tuan, jarak belalang. Mentadak tu mungkin dia kategori serangga, dia bukannya belalang. Dia kategori je tuan. Jangan salah lah tuan. Jarak yang disebut oleh baginda Nabi SAW al-jarad. Jangan tertarik belasah habis semua. Jumpa mentadak, ini belalang. Tiba-tiba tafsir mentadak belalang pula makan. Tak betul tuan-tuan. Al-jarad. Al-jarad ni adalah belalang. Rasa nak makan tu ustaz kata boleh makan. Ini apa mentadak ni belalang, makan. Tip balik goreng makan. Wallahualam. Serangga. Tapi serangga ni tuan-tuan, kalau kebanyakan bila disebut dalam fiqh, serangga yang tak ada mengalir darah boleh, harus. Kecuali yang dikategori sebagai mustafisatun, macam lipas, macam al-zubab, macam lalat dan sebagainya, itu tak boleh lah. Itu dah sebut dalam hadis terang. Yang tak disebut tu harus. Cuba cari mentadak kau nak makan. Sekarang tu tuan-tuan, insyaAllah semoga apa yang dikongsikan pada tuan-tuan pada malam ni InsyaAllah memberi manfaat pada kita bersama. InsyaAllah pada kita akan tengok berkaitan dengan apa yang diharamkan kita makan dari sudut burung-burung yang haram dimakan. Nanti kita akan tengok berkaitan dengan isu jalalah. Isu jalalah ni berkaitan dengan haiwan yang diberi makan benda yang haram. Ada tuan-tuan, apa hukum kita makan binatang yang
diberi makanan yang haram. Contohnya macam isu ikan keli tahun 2016 tu, ikan keli daripada Ipoh kan, ada isu sekali ikan keli yang diberi makan. Ikan keli tu memang diberi makan babi, dia bukan hin-hin, bukan macam babi tu terjatuh ke, tahu, memang babi dibeli dan dibuang babi dalam tu. Nanti kita belajar sikit lah tentang kata dalam tu, InsyaAllah pada sesi akan datang. Semoga kita sama-sama dapat manfaat pada malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.